رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر رب اغفر وارحم وتجاوز أنا تعلم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما سديدا اللهم افتح لنا يا الله من أبواب رحمتك واشر علينا يا الله من خزائن حكمتك برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد الحمد لله. Pertama kali kita aturkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahnya kurnia Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita dan taufik inayahnya. Dan kita boleh bersama-sama berada dalam ilmu ini. Mudah-mudahan diberkati kita, diberkati Allah Taala, dicucuri rahmatnya kepada kita semua dan keluarga kita. Amin rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam ini termasuk Nabi yang keempat, Nabi dan Rasul yang keempat, iaitu Nabi Hud alaihissalam. Beliau adalah keturunan Sam, keturunan Sam bin Nuh alaihissalam. Nabi Hud ini adalah daripada keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Dan sebab seperti kita belajar minggu lepas bahawa Nabi Nuh mempunyai 4 orang anak. Seorang anak dia mempunyai 3 orang anak. Seorang anak namanya Sam. Sam ini adalah bapa kepada daripada orang Arab. Nabi Nuh ni kita tengok dalam sejarah, kitab sejarah Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala, di antara Nabi Hud alaihissalam dengan Nabi Nuh, iaitulah Nabi Nuh ni orang ke-9 dah. Mana cicit cucu. Nabi Hud ni cicit cucu kepada Nabi Nuh. Kalau terbilang Nabi Hud hingga sampai Nabi Nuh, orang ke-9. Orang ke-9. Daripada tengok nasab keturunan ni, berarti jarak di antara Nabi Nuh alaihissalam dengan Nabi Hud ini lebih kurang 1000 tahun. Ini mengikut silsilah nasab keturunan Nabi Hud daripada Nabi Nuh kepada Nabi Nuh alaihissalam. Walau bagaimanapun ahli-ahli sejarah telah sebut bahawa dalam masa tempus 1000 tahun itu tidaklah kaum Nabi Nuh telah tinggal agama mereka, agama Nabi Nuh, dan mereka menyembah berhala. Dengan sebab 1000 tahun ni dekat sangat. Walau bagaimanapun, itulah apa tercatat dalam kitab sejarah Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala. Nabi Hud ni cik cucu kepada Nabi Nuh alaihissalam. Di antara Nabi Hud alaihissalam dengan Nabi Nuh, maknanya dia Nuh yang sampai Hud atau Nabi Nuh alaihissalam 9 orang. Yang kedua, diutuskan Nabi Hud ini kepada kaum Ad di negeri Ahqaf. Negeri Ahqaf ini di Yaman.
Ahqaf maknanya bukit daripada pasir. Ahqaf ini maknanya bahasa Arab, bahasa kita bukit daripada pasir. Terletak negeri Qaf ini daripada pasir antara Syam dan Yaman. Antara Syam dan Yaman, berarti luah. Kawasan yang luah. Termasuk kita kata sebenarnya tanah Arab lah. Ini jajahan bagi negeri Qaf, Ahqaf. Negeri Ahqaf ini dia berpanjang daripada negeri Hadramaut hingga sampai kepada ujung Laut Merah. Berpanjangnya begitu. Dan mereka ni, kaum Nabi Hud ni, mereka tidak mendiami di rumah-rumah, bangunan-bangunan tidak. Mereka mendiami dalam khemah-khemah yang besar. Ada khemah-khemah yang besar. Dengan sebab mereka terpaksa berpindah daripada musim ke satu musim. Mana mereka hidup cara Arab Badawi. Hidup Arab Badawi ni, kalaulah kawasan mana ada rumput, mereka pindah kepada kawasan baru. Mereka selalu pindah mana? Tengok tempat subur mana, mereka pindah di sana, buat gilah ternakkan mereka dan juga tanam-tanam di sana. Ini cara hidup kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud alaihissalam. Sebagaimana kita belajar dulu bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebutlah hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu bahawa Nabi Hud ini adalah seorang Arab. Jadi nabi-nabi daripada keturunan Arab. Selain daripada Nabi Saleh, selain daripada Nabi Syuaib, dan selain daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga seorang nabi lagi daripada Arab, iaitu Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail ni walaupun daripada Kan'an, daripada Iraq sana, tapi dia hijrah. Nabi Ibrahim bawa dia mari ke Mekah kecil-kecil lagi. Akhir sekali dia berkahwin dengan perempuan Jurhum. Dia belajar bahasa Arab daripada Arab Jurhum. Timur soalannya di sini dalam kitab Ibn Katsir ini, siapa dia ke orang pertama daripada nabi-nabi ni, rasul-rasul ni bercakap bahasa Arab? Sungguh dapat mengatakan Nabi Adam alaihissalam orang pertama bercakap dengan bahasa Arab. Sungguh kata tidak. Ayah Nabi Hud nama Saleh, bukan Saleh, Saleh Shin, orang pertama bercakap dengan bahasa Arab. Ada pendapat mengatakan ada lagi orang lain daripada dua-dua ini bercakap bahasa Arab. Tapi Nabi Hud ni memanglah daripada kaum Arab dan bercakap bahasa Arab. Tetapi bahasa Arab kaum Nabi Nuh ini tidak sama dengan bahasa Arab Quraisy Mekah. Bahasa Arab kaum Nabi Nuh ini, kaum Ad ini tidaklah sama dengan bahasa Arab Quraisy Mekah. Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala sebut dalam kitab dia, orang pertama yang bercakap dengan bahasa Arab, mengikut grammar Arab, mengikut tata bahasa Arab, fasih dan balaghah, mana fasih, tepat dan sebagainya, adalah Nabi Ismail alaihissalam. Mengikut Ibn Katsir rahimahullah ta'ala, Allah telah mengajar Nabi Ismail bagaimana Nabi Ismail ni cara Allah mengajar dia bercakap dengan bahasa Arab per surat teh. Istilah kita bahasa Arab SPM lah, bahasa Melayu SPM. Jadi orang pertama yang bercakap dengan
bahasa Arab Fusha Balighah ni cukup ikut nahwu Arab dengan semua segala-gala adalah Nabi Ismail alaihi salam. Dengan sebab tu orang Quraisy Mekah ini lain di segi bahasa Arab daripada orang Arab yang berada di sebenarnya tanah Arab dan juga Syam dan sebagainya. Arab mereka berlainan. Berlainan di segi kaedah dia dan grammar dia. Dan daripada kaum Nabi Nuh ni, kaum Nabi Hud ni, apabila mereka tidak ikut ajaran Nabi Nuh alaihi salam, tidak ikut agama Islam, maka Allah mengazabkan mereka. Cara azab ini iaitulah Allah hatta awal daripada langit. Allah hatta awal daripada langit. Musim itu musim sangat-sangat kemarau. Apabila lah musim itu sangat-sangat kemarau, jadi kaum Nabi Hud ini tengok awal mari, mereka suka ria lah. Ia tanda kata ujian nak turun. Tanda kata ujian tu nak turun. Tetapi sebaliknya awal itu adalah azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi tempoh Nabi Nuh, bagi tempoh pada kaum dia 7 hari 8 malam. 7 malam 8 hari. Pada hari yang ke-8 itu azab akan turun dan tipu mereka, maka mereka binasa belaka. Jadi cerita Nabi Nuh ni tidak panjang sangat. Cerita Nabi Nuh, Nabi Saleh tidak panjang sebagai cerita Nabi Ibrahim kita akan belajar, dan Nabi Nuh. Sebab apa? Dengan sebab Nabi Hud, Nabi Saleh ini adalah Nabi daripada bangsa Arab. Nabi daripada keturunan Arab. Jadi Israeliat, orang Israel ni tidak tahu banyak tentang cerita Nabi-Nabi Nuh dan Nabi Saleh. Hak adanya emang dalam hadis Nabi ataupun di dalam ayat-ayat Quran. Hanya di sini Imam Katsir rahimahullah taala sebut dalam kitab dia, apabila lah kita berlaku ribut besar, tak kira lah kita duduk dalam kereta kita ke, duduk rumah kita ke, masjid kita ke. Jadi mengikut Imam Katsir rahimahullah taala, Nabi suruh kita berdoa. Berdoa ni, Allahumma inni as'aluka khairaha. Wahai Tuhan aku pun akan dikau akan kebaikannya angin ribut yang datang ini. Wa khairu ma fiha, dan kebaikan benda yang dibawa oleh ribut ini. Wa a'udzu bika, aku berlindung dengan kamu min syarriha, dari kejahatan ribut ini. Wa syarri ma fiha, dengan kejahatan yang dibawa oleh ribut ini. Dan wa syarri ma ursilat bihi, dan kejahatan yang dihantar dengan melalui ribut ini. Ini hadis maksud pada Nabi. Jadi kalaulah berlaku ribut di mana saja kita, tengah-tengah kita nak bawa kereta ke, tengah kita duduk rumah ke, ataupun kita duduk masjid ke, di mana saja, insya-Allah kita baca doa, Allahumma inni as'aluka khairaha. Dia dalam kitab Al-Azkar, ada Azkar Imam Nawawi, ada doa ni. Dulu Amu rasa ada mengajar azkar, lah ni mengajar lagi ke? Ada dah. Wahai Tuhan aku, ini sungguhnya aku as'aluka, bohong akan kamu,
khairaha akan kebaikannya daripada wa khaira ma fiha, dan kebaikan apa yang dibawa oleh ribut ini. Mana kita harap kepada Allah bawa kebaikan kepada kita melalui ribut ini, bukanlah membawa azab daripada ribut ini. Wa a'udzubika ya Allah, aku berlindung dengan kamu min syarriha, dari kejahatannya ribut ini, wa syarri ma fiha, dari kejahatan yang dibawa oleh ribut ini, dan wa syarri ma ursilat min, kejahatan bala ataupun bala yang dihantar akan dia dengan melalui ribut ini. Ini doa yang Nabi kita minta pada kita kalaulah berlakunya ribut. Tapi kita ni maklumlah, adat kita ni berlaku apa-apa tidak berdoa. Kematian pun terkadang ada kematian sebut inna lillahi dah, wa inna raji'un, terkadang tak sebut. Itu kita. Orang yang kita tak teruklah dia tu. Mati dah lah. Oh, mati dah. Sakit lama tu ya. Kalau si suami tadi tu muda, masih muda lagi, lepas tu janda dia lah mana? Janda dia lah mana? Kok tu kita tanya. Janda dia pakai isteri siapa dia? Boleh kita boleh siapa dia? Itu adat kita orang Melayu. Dan akhir sekali kubur Nabi Hud ni, apabila dah kaum dia terkena azab ribut tadi, dia berpindah ke Mekah Al-Haram. Pernah pindah mari ke Mekah. Dan dia bermungkin di Mekah dan mati di Mekah. Dengan sebab tu Allah sebut apabila cerita tentang Nabi Adam alaihissalam, kita tak menasabah Nabi Adam lagi mati di atas bukit di India. Apa kata dah dulu, Nabi Adam asal daripada syurga. Allah minta dia turun ke bumi, tiba-tiba mati di atas bukit di India. Sebab apa tak mati di tempat yang mulia? Dengan sebab tu Imam Ibn Katsir dia kata al-arjahnya, al-aswa'nya Nabi Adam mati di Mekah Mukarramah, di atas bukit Jabal Qubis, tempat istana Raja Saudi Dahani, sebelah kanan atas sofa tu, bukit tu. Dan sebab itulah sekitar Al Haram itu ramai kubur-kubur Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Nabi-Nabi Rasul ni apabila dah habis tugas mereka, maksudnya dah sampai dakwah mereka kepada kaum mereka masing-masing, kaum mereka tolak dakwah mereka, seruan mereka, dan mereka degil, terkadang mereka angkara terhadap Nabi-Nabi Rasul ini, maka Allah turun azab. Sudah turun azab, habis dah kaum dia, tak tinggal langsung mereka yang beriman. Azab dulu apabila Allah turun, sebagaimana kita Nabi Nuh hamba kita yang lepas, gitulah, tidak ada, mereka orang beriman. Dia pun hijrah lah, mari duduk Mekah dan mati di Mekah. Itu cerita Nabi Hud alaihissalam. Kita masuk cerita Nabi Saleh alaihissalam. Cerita Nabi Hud tak panjang, Nabi Saleh panjang sikit. Nabi Saleh ini diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau dari keturunan Sam bin Nuh juga. Berarti dia berturunan Arab. Diutuskan kepada kaum Ad. Kaum dia nama kaum Ad dan Samud. Dalam Quran wa ila Samud akhahum salihah. Dalam Quran kami utus kepada kaum Samud akan saudara mereka sendiri Saleh.
Tapi di sini maknanya dengan sebab dia ni dia ini datang kemudian Nabi Hud alaihissalam, maka juga dia Allah utuh Nabi Saleh ini kepada kaum Nabi Hud, iaitu kaum Ad dan kaum Samud. Di negeri Hijr, baca dengan Hijr, bukan Hajar. Kalau Hajar batu. Hijr ini juga satu kabilah di Yaman. Tapi kabilah ini jadi luar besar, yang terletak di antara Hijaz dan Syam. Kalau kaum Nabi Hud dulu di antara Hadramaut Yaman ke Syam, sepanjang tepi laut Merah, berpanjangnya yang dekat atas. Kalau Nabi Saleh ini terletak di antara Hijaz dan Syam, berarti kaum Samud ini duduk sebelah sana laut Merah. Kalau kau Hud dulu sebelah sini tanah merah, kaum Nabi Saleh sebelah sana tanah merah. Berarti Hijaz ini Mekah Madinah lah. Sebut Hijaz, Mekah, Madinah, Taif, Jeddah, itu Hijaz. Dan negeri-negeri sepadan dengan Yaman, itu Hijaz. Abha Jizan itu panggil Hijaz lagi. Jadi kau Saleh ini hidup Hijaz, tepi laut Merah, naik pada Syam. Berarti kaum itu atau orang orang Islam, orang yang beriman dengan kaum Nabi Hud dulu telah hijrah, telah jadi hijrah, duduk sebelah sana ada, sebelah sini pun ada. Itu cerita Nabi Saleh. Nabi Saleh ni pun daripada orang Arab. Arab mana? Arab asli. Aribah ni Arab asli, iaitu daripada Yaman. Kalau Arab Mekah ni musta'rabah. Arab hijrah daripada Yaman mari duduk Mekah, musta'rabah. Rekasnya kita Nabi Saleh ini Allah hatta Allah mukjizat Nabi Saleh ini adalah seekor unta. Mukjizat Nabi Saleh seekor unta. Dan Nabi Saleh kata, kita ikut cerita ni, ini adalah naqatah, ini adalah seekor unta, mukjizat Allah sebagai menyokong kenabian aku dan rasul aku, janganlah kamu sembelih. Fadaruha, mana biarlah dia dia hidup jaga dia di kawasan tanah yang subur. Tapi kaum Nabi Saleh ini sebagaimana kaum Nabi dululah, mereka tolak ajaran Nabi Saleh alaihi salam. Ada 9 orang kedabai di satu rahtim, 9 orang 9 puak kedabai di kalangan kaum Nabi Saleh ini. Nabi Saleh ni cerita dah panjang, dalam Quran panjang, lebih panjang daripada cerita Nabi Hud. Tetapi puak kedabai ni, 7 puak ni, Nabi Saleh kata jangan bunuh, biar dia hidup cara dia. Jadi orang kedabai ni apabila Nabi Saleh ini mengajar agama Islam dan jadi ancaman kepada kedudukan mereka di kalangan kabilah Samud ini, maka mereka menentang Nabi Saleh dengan sehabis-habisnya. Ini cerita di mana-mana saja.
Cerita di mana-mana saja berlaku. Quraisy begitu juga. Yang menentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang kedebek di kalangan Quraisy. Orang-orang kedudukan. Orang ada kedudukan di kalangan kaum Quraisy. Dengan sebab dengan kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menjejaskan, mengancamkan kedudukan mereka di kalangan kaum mereka. Pertama sekali pengaruh mereka akan habis lama-kelamaan. Kalau pengaruh mereka habis, mereka tak ada kedudukan lah, kelebihan tak ada lah. Dengan sebab tu di mana sejarah saja, Nabi-Nabi Rasul di mana saja yang menetap Nabi Rasul ini adalah orang-orang yang ada kedudukan di kalangan mereka. Cerita Nabi Isa alaihissalam yang menetap Nabi Isa alaihissalam adalah Yahudi yang ada kedudukan di kalangan kerajaan Yahudi yang mendatang Baitul Maqdis pada masa itu. Di mana saja, tengok di negara Islam mana saja, negara Arab mana saja, yang bermasalahnya adalah orang-orang yang dikedudukan di dalam masyarakat itu. Mereka inilah menentangnya Islam. Sebagaimana Amo cerita 2003 dulu Amo pergi Mesir. Masa tu Presiden Marsi jadi presiden. Allah yarham. Pukul 2 malam Amo keluar daripada satu jajahan di Suk, jauh daripada Kairah, lebih kurang berjam. Sampai tengah jalan tepi-tepi sungai. Dalam jalan ni, tepi-tepi sungai ni, Amo dengar suara muzik jauh. Amo yak dah cerita dulu dah. Bayar lagi. Bayar dah. Ya dah? Bayar dah. Tiba-tiba Amo tanya, bunyi apa tu? Bunyi muzik tadi kolek. Di mana? Atas kapal pelacung ni. Tadi kolek untuk pelacung-pelacung daripada luar nak naik kapal tu mesti kena tunjuk pasport. Amo telitah lihat hati. Kata bagaimana Presiden Marsi ni nak laksana Islam di Mesir. Kalau ada orang jenis-jenis ni lagi di Mesir ni, mesti mereka menetap keislaman. Islamnya dibawa oleh Marsi. Di hotel-hotel begitu juga. Ada tadi golek, ada minum arak. Dan seluruh negara Arab tidak ada pencegah maksiat. Kita nak tidur hotel, tadi tak tanya kamu ni isteri ke tak isteri tak. Sistem cegah maksiat di hotel-hotel, bilik hotel ni tak ada. Semua negara Arab. Semua negara kita juga. Kita tidak boleh laksana Islam negara kita dengan sebab ada orang jenis orang yang berkedudukan tinggi dalam masyarakat kita. Orang kedudukan tinggi dalam masyarakat kita, mereka inilah menghalangkan perjuangan Islam dengan sebab menjejahkan kedudukan mereka, menjejahkan perniagaan mereka dan menjejahkan segala-galanya yang mereka ada. Bukan baru. Masa Nabi Saleh begitu dah. Berarti dah puluh ribu tahun dah. Sebab manusia jenis ni. Begitu juga di Indonesia di mana pun. Mesti orang-orang yang berkedudukan tinggi ni menghalang daripada Islam, daripada terlaksananya Islam di negara Indonesia. Tapi sebab apa Allah Subhanahu Wa Taala
Kita kata sepatut-patut Allah hapuslah mereka ni, penghalang-penghalang ni kepada terlaksana Islam ini. Sepatut-patut Allah hapuslah. Tapi tidak, Allah mengekalkan mereka. Terkadang Allah bagi kuasa dalam mereka, kekayaan di tangan mereka, kuasa tu kuasa di tangan mereka, padahal mereka menentang agama Allah, menentang kerja-kerja Islam. Sebab apa? Ini sebab Allah nak bagi pahala pada kita. Pahala bagi orang-orang yang berjuang untuk menegakkan Islam. Kalau tak ada orang-orang ni, tak ada penghalang-penghalang ini, orang-orang menghalang ini, perjuangan Islam tak ada lah. Jihad tak ada lah. Walhal fala jihad ni besar. Fala jihad ni besar. Sebab apa besar? Orang yang mati terbunuh dengan sebab dia berjihad jalan Allah sungguh-sungguh, mati syahid dunia akhirat. Dia tergolong di kalangan minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-salihin. Orang-orang yang Allah anugerah nikmat pada mereka itu, pertama nabi-nabi, yang kedua siddiqin, yang ketiga syuhada. Berarti Allah nak bahawa kita umat Muhammad ni berjuang menentang penghalang-penghalang terlaksana Islam ini. Dia akan berterusan sampai bila-bila. Sekali mereka bunuh, kalau Nabi Saleh ni bunuh unta tadi. Unta tadi keluar daripada batu, daripada bukit. Daripada batu berarti daripada lubang, lubang bukit. Lubang dalam bukit, celah-celah batu. Mereka sembelih. Dan mereka berpesta. Bawa anak, bawa isteri main pesta. Dengan sebab ada ketua mereka, ketua kedai mereka tu bunuh unta Nabi Saleh alaihissalam. Ini begitu juga. Orang-orang yang menentang Islam ini, mereka bangga, mereka suka, mereka ria, mereka syok, mereka rasa hebat kalau boleh menentang dan buat angkara-angkara terhadap Islam. Inilah. Fa'aqarun naqah, mereka bunuhlah unta itu dengan guna pedang. Tapi unta ni ada anak seekor. Ada anak seekor. Apabila lah dia sakit mari dah nak mati, dia berdiri dengan yang ada dalam padang tu, lari anak naik bukit. Anak dia lari naik bukit. Anak untanya lari naik bukit. Maka selamatlah ia. Mengikut Imam Al-Katsir rahimahullahu ta'ala, apabila anak unta ini naik bukit dah selamat dah, anak unta ini pun doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Ya Rabbi, aina ummi? Wahai Tuhan aku, di manakah ibu aku duk mana? Ibu aku duk mana tadi? Tinggal aku seekor naik bukit ni. Daripada peristiwa ini, kita orang Islam tidak dilarang menyanyai anak-anak binatang, termasuk anak kucing. Anak kucing yang masih kecil tu, terkadang kita ni
nak marah ke kucing tu, ambil anak kucing kita hak. Masih kecil-kecil tu, masih hidup. Separuh bergantung pada ibu tu, ambil kita hak kata-kata. Tak kedai kopi. Ada kedai kopi hamba selalu makan tu, di Tok Bali tu, Masya Allah. Terkadang 5 ekor, 10 ekor, 3. Terkadang hari tu, banyak anak kucing. Kata mana tokan ni? Hak orang lepas. Orang lepas dengan sebab boleh jadi anak kucing mengganggukan rumah tangga demo, dia lepas. Tugak mari kereta, inilah kereta. Mati begitu. Tak boleh. Ini panggil menyanyai menatih. Jadi kalaulah kita, rumah kita kucing beranak, berapa ramai saja pun, kita usahalah jaga dia. Jangan ambil asing daripada ibu dia, kita kata-kata, kok nama kedai kopi, kok mana. Dia akan menangis. Dia akan mengadu pada Allah, aina ummi, di mana ibu aku? Di mana ibu aku? Dan doa menatih kena zalim ini Allah tak tolak. Da'watul mazlum la yuraddu. Doa kena zalim, tak kira manusia ke menatih ke, Allah tidak tolak. Allah terima. Kita berak dah. Tak apalah. Jangan menaik rumah, tak apa. Tebui makanan ya di bawah rumah kita, luar pada rumah kita. Dia besar dia pergi cari. Dia besar dia pergi cara dia ikutlah. Dia boleh berdikari dah dia pergi. Amun ingatlah kepada yang hadis semua, lebih lagi perempuan, janganlah asing anak kecil, masih anak kucing yang masih kecil itu daripada ibu dia geletak kata-kata dengan sebab kita rasa sibuk, rasa rimas dan sebagainya. Jangan. Ini peristiwa yang berlaku kepada kaum Nabi Nuh ini, jadi teladan baik pada kita. Aina Rabbi, di mana Tuhan aku? Ya Rabbi, aina ummi, di mana ibu saya? Ibu saya duduk mana ni? Ya Allah. Anak hutan mengadu pada Allah. Apabila mereka dah sembelih unta mukjizat Nabi Saleh ini, Nabi Saleh kata, "Lo ni aku bagi tempoh pada kamu 3 hari." Mereka cabar Nabi Saleh. Ta'iduna. Kami dah bunuh unta kamu. Kamu kata jangan bunuh. Kalau bunuh akan tiba bala. Di mana? Iktina, bawalah oleh kamu agar kami bima ta'iduna, dengan azab kamu janji kami. Mereka cabar pula. Nabi Saleh alaihi salam, supaya Nabi Saleh bawa bala yang Saleh akibatnya begitu. Fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuha. Nabi Saleh kata, "Lo ni aku bagi tempoh 3 hari." Berseronoklah. 3 hari ni berseronok. Sepuas-puasnya berseronoklah. Nak makan apa, nak jamu apa lah. Nak makan apa, nak jamu apa, nak pesta apa lah. 3 hari. Allah cerita di sini makrah. Allah kata mereka telah melakukan satu perkara, satu helok. Satu tipu helok. Allah telah melakukan satu tipu helok. Wa makarna makran. Apabila mereka ni melakukan satu helok. Mereka nak bunuh Nabi Saleh alaihi salam. Bukan sekadar nak bunuh unta, nak bunuh pula Nabi Saleh alaihi salam.
musuh. Allah mengetahui semua perancangan orang kafir. Allah tidak tahu perancangan orang kafir, Yahudi, Nasrani, Amerika, Rusia, China, semua ni. Mungkin Allah tak tahu apa mereka rancang untuk kita umat Muhammad. Allah tahu. Tapi sebab menjawab tadi lah. Mana kamu kena tahu bahawa orang kafir ni, orang kafir tak kira duduk di negara mereka ke, mereka duduk di negara kita ke, mesti mereka merancang satu perkara angkara jahat terhadap kita. Wa makaru makran, wa makarna makran. Orang kafir duduk di Amerika, di Israel, di mana saja, duduk di negara kita sekalipun, mereka mesti membuat angkara merancang untuk musnah kita, mengusakkan kita, mengusak agama kita. Ini dah Allah raya. Ini adalah kerja kafir berzamai-zamai. Bukan kafir di saat ni saja, berzamai-zamai begitu dah. Dan kami juga ada. Mana kami ada. Allah kata, aku ada juga. Maksudnya aku pun tahu dan aku mengetahui bagaimana aku nak buat, bagaimana aku nak atasi. Tapi kamu mesti kena tahu. Orang kita ni tak percaya ke Amerika, sebab Amerika tu Tuhan dah. Percaya ke Rusia, Rusia sebab Tuhan dah. Percaya ke kafir, sebab kafir Tuhan dah. Inilah masalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akhir zaman ini. Allah kata anna dammarnahum, kami hancur leburkan, kami binasa kaum soleh ini tadmira, hancur sungguh-sungguh. Pun hancurkan mereka, hancur sungguh-sungguh. Tidak ada daripada ziyad mereka atas muka bumi itu mereka yang beriman dengan Nabi Saleh alaihi salam saja. Akhir sekali Allah tu azab. Dan Allah selamat Nabi Saleh alaihi salam, mereka tak mampu bunuh. Akhir sekali Allah tu azab. Azab ini dua jenis. Rajfatun syadidul ardi, gempa bumi yang sangat-sangat dahsyat. Gempa bumi yang sangat-sangat dahsyat. Lepas tu sayhatu minas sama', pakai ke Jibril daripada langit. Dua azab. Bumi, gempa bumi di atas sana, pakai ke sayhah, pakai ke daripada Jibril yang bersangat-sangat. Maksud telinga saja pakai ke, pakai rebah lalu dah. Selain daripada gempa bumi yang kuat. Dengan sebab kaum Nabi Saleh ini sangat-sangat degil. Kita banding dengan kaum Nabi Hud dulu, kaum Nabi Saleh lebih degil daripada kaum Nabi Hud. Yang pertama kaum Nabi Saleh lebih degil daripada kaum Nabi Hud. Azab atas bawah. Apabila lah Nabi Nuh ni, Nabi Saleh ni, kaum dia adalah bangsa Maridah. Dia pun pergilah masuk kampung dia. Dia pergi klik kampung dia. Dekat bangsa tu yang undur tubik. Dia kata, wahai kaum aku telah cerita, aku telah sampai ke kamu ajaran Tuhan aku. Dan aku telah nasihat bagi kamu. Tetapi kamu tidak suka orang yang bagi nasihat dengan cara ikhlas. Inilah kataan Nabi Saleh alaihi salam selepas kaumnya binasa Maridah. Di sini ada satu ajaran kita boleh ambil faedah daripada ajaran ini. InsyaAllah mereka ayat sikit minggu depan lah.
dengan sebab dah pukul 8.15. Jadi ayat ni dia panggil ayat fatawalla anhum wa qala ya qaumi inni qad balagtu risalata rabbi. Ini ayat dalil bagi bahawa di dalam Islam ini ada talqin. Ada talqin. Maksudnya kita boleh bercakap dengan orang mati. Dan orang mati dah masa tu boleh dengar cakap pada kita. InsyaAllah mungkin orang minggu depan dengan sebab kita dah pukul 8.15. Mudah-mudahan ya Allah inayah nak boleh kamu taufik kepada kita semua dan hindarlah kami semua daripada penyakit COVID ini. Kamu tengok hari ni kemari dua. Hari ni kemari dah. Kelantan dua. Di mana dua? Kamu cari sakabah, beli sakabah ni cari dua. Di mana ni dua ni? Tak boleh tahu kita. Siapa je boleh tahu mana dua ni? Pelantai minyak. Oh, pelantai minyak di Terengganu. Oh, alhamdulillah. Jauh lah. Bukan kawasan. Pelantai minyak. Kita berdoa kepada Allah supaya Allah hendak kita selamat kita pada COVID ini. Dan kita alhamdulillah kita rasa senang hati dengan sebab nama baginda agung kita bagi nasihat kepada orang politik ni, janganlah kuat sangat politik pada saat COVID ini. Dia menimbulkan ketegangan pada saat COVID ini. Fikirlah bagaimana kita nak mengatasi dengan COVID ini. Mudah-mudahan nasihat baginda agung ini jadi ajaran ingat kepada kita semua insya-Allah. Rabbana atina amin rabbal alamin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wa sallam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.